Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani binti Geli dari 5 PISMP RBT 1. Pada kali ini saya akan membentangkan proposal kajian saya untuk memenuhi kursus asas penyelidikan dalam pendidikan yang bertajuk Kesediaan dalam Pelaksanaan Amali oleh Guru Pelatih Reka Bentuk dan Teknologi di Malaysia. Bagi pembentangan kali ini, saya akan menyentuh 8 topik utama dalam proposal kajian saya, iaitu yang pertama adalah pengenalan. Saya akan menceritakan tentang pengenalan tentang kajian yang saya kaji. Yang kedua adalah penyataan masalah, iaitu masalah-masalah yang dikaji dalam kajian ini. Yang ketiga adalah objektif kajian. Objektif kajian adalah mengenai objektif yang saya akan capai pada penghujung kajian yang saya akan jalankan. Yang keempat adalah persoalan kajian. Persoalan kajian merangkumi persoalan-persoalan yang saya akan kaji di dalam kajian saya. Yang kelima adalah hipotesis kajian, yang mengandungi hipotesis yang akan saya kaji dalam kajian ini. Yang keenam adalah kerangka konsep, iaitu kerangka konsep yang saya rangka sebagai panduan untuk menjalankan kajian ini. Yang ketujuh adalah tinjauan literatur. Dan yang ke-8 adalah metodologi kajian, iaitu reka bentuk, persempelan, instrumen kajian, prosedur serta penganalisisan data yang saya guna dalam kajian ini. Dalam membangunkan negara zaman revolusi industri 4.0, di mana pelajar perlu diberikan pendidikan yang berkualiti, berdaya maju dan sanggup mengharungi cabaran digital di masa hadapan. Sistem pendidikan di Malaysia telah banyak mengalami perubahan dan reformasi mengikut peredaran masa. Dulu dah lagi, hal ini demikian kerana kerajaan Malaysia yang semakin maju dalam bidang teknologi. Pelaksanaan kurikulum baharu mata pelajaran RBT ini dilihat mampu menyediakan para pelajar dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan pada masa kini, di mana Kementerian Pendidikan mempunyai maklumat yang tinggi untuk menaik taraf kualiti kemenjadian pelajar selaras dengan aspirasi bagi meletakkan Malaysia menjadi salah satu dalam kelompok terbaik dunia. Penguasaan teori sahaja tidak cukup untuk menjadikan pelajar kompeten dalam hands-on skill, namun pengajaran secara amali amat berkesan dalam membantu para pelajar. Kementerian menyenaraikan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kesediaan yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, persediaan dan latihan awal terhadap guru pelatih harus diberi penekanan bagi meningkatkan kualiti kesediaan guru terhadap pengajaran amali di sekolah. Menurut Zuria Mahmud, tahun 2017, kesediaan merupakan satu bentuk proses pengintegrasian dalam aspek fizikal, mental dan emosi, iaitu kejiwaan bagi seseorang individu dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Antara masalah yang dikenal pasti adalah kurangnya penguasaan kemahiran-kemahiran yang pelbagai dalam mata pelajaran RBT dalam kalangan guru pelatih. Guru itu perlu melengkapkan dirinya terlebih dahulu dengan sifat-sifat yang terpuji dan kemahiran-kemahiran pedagogi yang akan diaplikasikan semasa di sekolah nanti. Selain itu, guru pelatih yang tidak menggunakan kaedah pengajaran yang bersesuaian dalam pengajaran RBT ini, dan ini akan menyebabkan pelajar berasa bosan dan kurang berminat ketika dalam bilik darjah mahupun di bengkel. Masalah yang ketiga yang akan dikaji adalah tekanan dan emosi yang tidak stabil dalam kalangan guru pelatih juga memberi impak terhadap persediaan dalam pelaksanaan amali kerana dibebani oleh kerja-kerja seperti tugasan-tugasan yang perlu disiapkan semasa pengajian. Oleh yang demikian, satu kajian dilaksanakan oleh pengkaji untuk mengenal pasti kesediaan dalam pelaksanaan mali oleh guru pelatih RBT di Malaysia dari aspek kemahiran dan sikap. Sebagai garis panduan ke atas kajian yang akan dijalankan, beberapa objektif kajian telah dirangka. Antara objektifnya adalah yang pertama, mengenal pasti kesediaan guru pelatih dari aspek kemahiran terhadap pelaksanaan amali mata pelajaran RBT. Yang kedua,
mengenal pasti kesediaan guru pelatih dari aspek sikap terhadap pelaksanaan almali mata pelajaran RBT. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan guru pelatih dari aspek kemahiran dan sikap berdasarkan jantina dan latar belakang pendidikan. Terdapat 3 persoalan kajian yang saya kaji dalam kajian ini. Yang pertama adalah, apakah tahap kesediaan guru pelatih dari aspek kemahiran terhadap pelaksanaan amali mata pelajaran RBT? Yang kedua, apakah tahap kesediaan guru pelatih dari aspek sikap terhadap pelaksanaan amali mata pelajaran RBT? Yang ketiga, adakah wujud perbezaan tahap kesediaan guru pelatih dari aspek kemahiran dan sikap berdasarkan jantina dan latar belakang pendidikan? Seterusnya adalah hipotesis kajian. Hipotesis adalah satu ramalan tentang perkara yang berkemungkinan berlaku oleh pengkaji mengenai masalah kajian. Jadi, saya telah menyenaraikan 2 hipotesis kajian bagi kajian ini. Yang pertama adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik terhadap tahap kesediaan guru pelatih dari aspek kemahiran berdasarkan jantina dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik terhadap tahap kesediaan guru pelatih dari aspek sikap berdasarkan jantina dan latar belakang pendidikan. Sebagai panduan untuk merangka konsep, saya telah merujuk model input-output Slavian yang diperkenalkan pada tahun 1994, seperti yang dipaparkan dalam rajah ini. Dalam kerangka konsep ini melibatkan 3 peringkat proses, iaitu yang pertama adalah input, di mana input dalam kajian saya adalah guru pelatih. Yang kedua adalah proses, iaitu merupakan proses tahap kesediaan guru pelatih yang melibatkan kemahiran dan sikap menggunakan kaedah tinjauan yang saya terangkan dalam proposal kajian ini. Dan yang ketiga adalah output, iaitu merupakan tahap kesediaan guru pelatih. Bagi tinjauan literatur, saya telah mengkaji 2 kajian lepas, iaitu yang pertama adalah Jamil Abdul Basir 2017 yang bertajuk Standard Guru Malaysia dalam Program Persediaan Guru Reka Bentuk dan Teknologi. Yang kedua adalah yang ditulis oleh Zamri Sa'ad dan Nur Faradillah Muhammad Nasri 2020 yang bertajuk Cabaran Pelaksanaan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah. Untuk kajian lepas yang pertama yang telah dikaji oleh Jamil Abdul Basir, ringkasannya adalah dijalankan bagi mengenal pasti persepsi bakal guru RBT terhadap tahap standard amalan, nilai profesionalisme keguruan, tahap standard pengetahuan dan kefahaman serta tahap standard kemahiran PDP. Dapatan utama kajian adalah kajian menunjukkan jumlah skor min bagi persoalan ketiga adalah antara 4.53. Kerangka teoretikal merupakan dokumen panduan standard guru Malaysia yang telah diperkenalkan oleh KPM, dan metodologinya adalah reka bentuk kajian ini merupakan tinjauan deskriptif yang menggunakan instrumen soal selidik. Kajian lepas yang kedua yang saya kaji adalah kajian daripada Zamri Sa'ad dan Nur Faradillah Muhammad Nasri. Ringkasannya dijalankan untuk mengkaji cabaran pelaksanaan pengajaran RBT berdasarkan faktor tertentu. Dapatan utama kajian adalah pengetahuan guru terhadap DSKP dan pengalaman melaksanakan pentadbiran adalah pada tahap sederhana secara keseluruhannya. Kerangka teori, pengkaji menggunakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan metodologi kajian adalah reka bentuk kajian, tinjauan deskriptif, dan instrumen yang digunakan adalah soal selidik. Seterusnya adalah metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini, saya akan menerangkan reka bentuk kajian, persempelan, instrumen kajian yang merangkumi kesahan dan kebolehpercayaan, prosedur pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data. Bagi menghasilkan kajian ini, saya telah menggunakan
pendekatan kuantitatif, iaitu kajian kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya menggunakan analisis statistik. Ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Kajian kuantitatif adalah jenis penyelidikan pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang hendak dikaji, bertanya soalan yang khusus, mengecilkan skop soalan, mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan daripada peserta, menganalisis nombor-nombor dan menggunakan statistik bagi menjalankan inquiry dalam bentuk objektif yang tidak bias. Jadi dalam konteks kajian ini, kuantitatif telah memberi kelebihan kepada pengkaji kerana melalui kuantitatif, pengkaji dapat mengumpul dan menganalisis data dengan mudah. Bagi reka bentuknya pula adalah merupakan tinjauan deskriptif, iaitu dalam konteks kajian ini, pengkaji menerangkan tahap kesediaan amali RBT dalam satu populasi dalam kalangan guru pelatih. Persempelan merupakan pengambilan sebahagian pecahan daripada sesuatu populasi untuk dijadikan perwakilan populasi. Bagi kajian ini, saya menggunakan kaedah sampel kelompok. Dan persempelan yang digunakan adalah persempelan bertujuan kerana populasi dalam kajian ini hanya terdiri daripada pelajar Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik dalam major RBT dari semester yang berbeza. Jadi dalam kajian ini, semester yang terlibat adalah semester 5 PSMP dan semester 3 PSMP yang merupakan pelajar RBT. Jumlah sampel yang saya akan kaji adalah seramai 60 sampel. Bagi instrumen kajian pula, saya telah menggunakan borang soal selidik, iaitu saya bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama adalah latar belakang responden. Bahagian B, pendedahan responden tentang amali RBT. Bahagian C, kesediaan guru pelatih dalam amali RBT dari aspek kemahiran. Dan bahagian D adalah kesediaan guru pelatih dalam amali RBT dari aspek sikap. Bagi kesahan instrumen kajian saya telah menguji kesahan muka dan kesahan kandungannya, iaitu dengan merujuk kepada persetujuan beberapa pakar sama ada item soalan yang dibina itu mewakili kandungan yang hendak diuji atau sebaliknya. Saya telah merujuk pensyarah penyelia sebagai yang dijadikan pakar. Seterusnya adalah kebolehpercayaan. Ketekalan instrumen kajian untuk mengukur pemboleh ubah, dan kajian ini telah dirintis terlebih dahulu kepada 20 orang guru pelatih RBT di Malaysia secara atas talian yang dipilih secara rawak. Bagi prosedur pengumpulan data pula, saya telah memilih soal sidik sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Jadi soal sidik ini adalah merupakan salah satu instrumen yang paling sesuai untuk mengumpulkan data berbentuk kuantitatif kerana kaedah analisis yang digunakan adalah tepat. Seterusnya adalah saya juga menggunakan pemerhatian, iaitu pemerhatian ialah melihat apa yang dilakukan, mendengar apa yang diperkatakan dan seterusnya mendapatkan penjelasan sekiranya perlu. Jadi, sebagai proposal kajian ini, saya telah menyenaraikan 2 prosedur pengumpulan data, iaitu soal selidik dan pemerhatian. Bagi prosedur penganalisisan data pula, beberapa kaedah telah digunakan, iaitu kekerapan, perberatusan, nilai min dan sisihan piawai yang akan dilakukan secara manual menggunakan carta, graf dan jadual. Sebagai kesimpulannya, kesediaan dan latihan yang betul dan mencukupi amat diperlukan dalam persediaan amali guru pelatih RBT di Malaysia. Jadi, dengan adanya proposal kajian ini, diharapkan pengkaji dapat menjadikan sebagai panduan bagi memastikan pengkaji menjalankan kajian dengan lancar. Berikut merupakan senarai rujukan yang dirujuk bagi menghasilkan proposal kajian.
Untuk bahagian lampiran, saya telah membuat dua lampiran, iaitu lampiran A. Lampiran yang pertama merupakan gerak kerja sepanjang menghasilkan proposal kajian, iaitu literature review, berbincang dengan penyelia, menetapkan tajuk kajian, membentang proposal, menyiapkan bab 1, menyiapkan bab 2, menyiapkan bab 3 dan menyiapkan keseluruhan proposal, serta akhir sekali adalah pembentangan proposal. Bagi lampiran B pula adalah disertakan borang soal selidik yang telah dirangka bagi kajian yang akan dijalankan, iaitu terbahagi kepada 4 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian terakhir adalah bahagian D. Sekian, itu sahaja pembentangan proposal saya pada kali ini. Terima kasih.